Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan ulumul Quran ataupun usul tafsir dengan Al-Qasas. Dan berkenaan dengan Al-Qasas kita telah pun melihat definisi dari sudut bahasa dan juga istilah, kemudian jenis-jenis kisah dalam Al-Quran, dan seterusnya ialah hikmah kisah Al-Quran. Apakah hikmah yang boleh kita pelajari daripada kisah-kisah yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Dan saya rasa saya telah jelaskan pada perbincangan yang lepas bahawa setiap perkara itu ada hikmahnya, cuma tinggal kita tahu ataupun kita tak tahu. Dan kalau kita tahu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tak tahu, kita jangan sampai ke tahap mengingkari perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun dikhabarkan, diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berkenaan dengan hikmah kisah dalam Al-Quran, banyak hikmah yang ada. Antaranya ialah seperti yang dinyatakan di sini, iaitu pertama, menerangkan hikmah Allah Ta'ala di sebalik pengajaran kisah-kisah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran dan maksiat. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Okey, maksudnya kisah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ada hikmah yang hebat. Dan hikmah yang hebat ini terangkum di bawah maksud kisah itu memberi cegahan, memberi amaran. Ma fihi muzdajar, di mana dalam cerita itu adanya cegahan daripada maksiat, cegahan daripada pengingkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. So itu adalah perkara yang pertama. Menerangkan hikmat Allah ataupun wisdom ataupun tujuan asasi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang umat-umat sebelum ini, bahawa tujuan asasinya, hikmah asasinya adalah untuk menjadi satu amaran dan cegahan untuk kita semua. Yang kedua, menerangkan keadilan Allah Ta'ala dalam menghukum golongan pendusta berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kerana itu tiadalah bermanfaat sedikit pun pada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Surah Hud ayat yang ke-111. Jadi apa yang berlaku kepada mereka? Mereka kebiasaannya menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu golongan musyrik dan golongan kafir. Mereka sembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanggapan bahawa sembahan-sembahan itu akan memberi manfaat kepada mereka. Tapi bila berlaku pertembungan antara hak dan batil, maksudnya ada para nabi dan juga pengikut mereka ni ataupun kaum mereka ni, kaum ni terbagi pada dua, beriman dan kafir. Jadi biasanya akan berlaku pertembungan. Dan biasanya siapakah yang memulakan pertembungan ni? Siapa? Biasanya yang memulakan pertembungan ialah orang kafir, kan? Orang Islam ni biasa datang berdakwah sahaja, menceritakan tentang dakwah. Jadi orang kafir bila dakwah yang datang ni pada mereka baru, kerana apa yang mereka buat itu dah diwarisi daripada ibu bapa, nenek moyang, kan? Jadi mereka merasakan dakwah yang datang ni dakwah yang baru. Jadi dengan itu mereka akan agresif dalam melawan dakwah yang baru. Dan saya perhatikan, biasanya kalau ada benda baru, apa yang akan berlaku ialah tentangan yang hebat. Kan mula-mula lah ada benda baru, semua orang macam tak nak buat. Lepas tu jadi apa? Kan dia mula-mula biasanya orang ada benda baru dia tak nak. Lepas tu jadi apa?
Jadi biasa. Lepas tu jadi apa? Lepas jadi biasa dia apa? Ini tak tahulah, saya tengok biasa banyak berlaku macam tu. Internet mula-mula datang kan. Ya. Sebelum tu lagi lah, mungkin zaman ibu bapa kita, zaman datuk nenek moyang kita dulu, sekolah Inggeris kan. Siapa berlaku pada sekolah Inggeris? Siapa masuk tu kafir kan? Sekarang ni sekarang ni macam siapa tak masuk tu macam pelik lah. Dia jadi gitu. Dia mula-mula dia akan ditolak, kemudian dia jadi okey, kemudian dia akan jadi apa dia panggil lah, apa perkataan ni, ketagih agaknya, maknanya terlalu suka sangat. Okay, tapi dalam keadaan tu kita kena ingat, biasanya yang terbaik adalah integrasi. Itu biasanya. Okay? Maknanya kita kumpulkan antara dua benda ni, ambil kelebihan yang ada pada setiap satu yang ada, dan kita tolak keburukan yang ada. Okay, maknanya katalah pengajian secara konvensional agaknya. Apa konvensionalnya? Pengajian secara pondok dengan pengajian yang baru. Maksudnya pengajian yang penjajah bawa kan. Okay, so bila kita gabungkan barulah dia jadi elok. Tapi kalau kita hanya katalah hanya menekankan pengajian yang bersifat agama sahaja, yang sains apa semua ni kita anggap dia bukan agama, matematik pun tak belajar kerana bukan agama, nak kira faraid macam mana nanti kan? Contohlah kan. Okey. Saya pernah belajar dulu, kawan-kawan yang datang dari, bukan kawan-kawan lah, 1-2 orang lah dari Comoros, okay, Jazirul Qamar. Dia datang, dia tak tahu apa dia, campur pun kira nasib lah kalau dia tahu. Okay. Tolak lagi lah, bagi kali lagi. Jadi bila sampai Sanawi 4 faraid, saya lah juaranya kan. Bukan nak kata hebat, pasal masa saya pergi sana, keluar daripada sini tingkatan 1. Tingkatan 1 manalah matematik hebat sangat kan. Tapi bila datang faraid, macam mana aku jadi hebat ni kan. Masa yang lain tu semua tak hebat. Itu masalahnya kan. Jadi ada kawan-kawan tu kesian tengok dia, bila kita duk kira apa semua ni, kalau mati seorang lelaki tinggalkan 2 orang atuk kan. Atuk belah mak bapak lah maksudnya kan. Mak ada 1 lah kot kan. Mak ada 1. Lepas tu ayah dia, anak dia 5 orang, isteri dia seorang, pakcik dia gini-gini kan. So kira lah. Dia tengok kan, dia tak boleh buat pasal tak ada. So tak tahulah, kemungkinan yang berlaku ialah pengajian dia dihalakan ke arah pengajian yang dinamakan sebagai pengajian Islam, yang mana ditolak banyak benda lah yang masih lagi kafir, yang tak masuk Islam lagi. Matematik tak masuk Islam kan, sains tak masuk Islam, fizik tak masuk Islam, apa semua. Jadi banyak benda dia tak tahu, dan bila masuk ni dia jadi pening. Sedangkan itu antara benda yang cukup penting dalam Islam, iaitu matematik, okay, ilmu hisab kan. Okey. Jadi di sini bila kita nak bila datangnya benda baru, bila datang benda baru, biasanya akan berlaku ialah penentangan yang cukup hebat. Tak lama lepas tu nanti dia akan jadi agak biasa, kemudian dia akan jadi agak obses, okey. Lepas tu di situlah kita kena fikirkan yang terbaik adalah integrasi. Kena ada usaha tu. Okey. Internet di Arab Saudi mula-mula datang tu haram, tak boleh langsung. Dia akan tengok pada bahagian yang tak elok, tak boleh. Okey. So lama-lama sekarang ni tak ada masalah lah kan. Okey. Macam satu lagi, telefon yang ada kamera ni, dia nak masuk bahagian perempuan, biasanya akan dia tengok, tak, kalau buat balik tak balik, dia toreh benda tu. Alamak, telefon mama kita balik lah kan. Takkan kita tak balik letak dalam hotel, balik datang habis jemaah lah kan. Okey. Jadi tapi sekarang ni tengok kan, tawaf, Allahu Akbar. Saya tengok tu sedih lah rasa kan. Ni tawaf, nak tawaf ke nak ambil gambar Kaabah kan. Okay? So tak patutlah. Dia sepatutnya kita gabungkan. Mana perlu kita ambil gambar, mana tak perlu janganlah, lebih-lebih pula kan. Okay? So berpada-pada, itu yang terbaik. Okay? Tapi saya rasa itu peringkat yang pertengahan tadilah kan. Dia mula-mula tolak, lepas tu dia akan terima, dia akan jadi biasa tu, dia akan terima ekstrim. Lepas tu nanti baru dia akan jadi cool balik semula. Okay, Jadi hikmah yang kedua ialah menerangkan keadilan Allah, di mana Allah akan menghukum golongan yang mendustakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memang
terdapat dalam kisah-kisah yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Ketiga, menerangkan sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala dengan membalas pahala kepada golongan yang beriman. Okey. Contohnya Al-Qamar ayat 34 dan 35. Okey, Al-Qamar, illa ala lutin najjaynahum bisahar ni'matun min indina kadzalika najzi man syakar. Okey, kecuali keluarga Lut kami selamatkan mereka. Al-Qamar, okey, di waktu sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Okey. So kisah dia memang, kita tahulah kisah dia banyak kan. Tapi nak ceritakan di sini apa hikmah daripada kisah itu. Nikmat, cuba baca. Nikmatun ke nikmatan, saya lupa dah. Ada tak? Siapa yang buka dah Quran tu? Nikmatan. Nikmatan min indina. Ada? Boleh cek? Syekh Google saya ni ada dekat, ataupun apa, Quran saya ada dekat anak saya, dia mana dia pergi? Hilang dah, tak apa. Ni'matan min indi rabbina, satu nikmat. Okey, ini adalah satu nikmat dari sisi Tuhan kami. Okey, dan begitulah kami akan memberi ganjaran kepada orang yang bersyukur. Okey. Jadi di sini kita faham bahawa walaupun ada kesusahan, tetapi itu dia akan berakhir dengan nikmat. Dan kita kena percaya benda itulah. Kalau kita berdepan dengan, kita percaya kita membawa kebenaran, dan kita berdepan dengan satu orang, satu kumpulan yang membawa kebatilan, kita kena yakin kesusahan yang dihadapi ini akan menghasilkan satu nikmat. Kita mungkin tak tahu nikmat itu apa. Okay? Macam yang berlaku kepada keluarga Lut alaihi salam. Okay, bila datang Nabi kan, bila datang Rasul, beberapa orang Rasul, iaitu beberapa orang bersuruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malaikat lah, kan dalam bentuk orang datang kan. Okay, jadi Lut bila dibawa, malaikat biasa datang handsome biasanya lah kan. Okay? Jadi bila Nabi Lut bawa nak balik tu, dia duk maki kaum dia. Dia maki kaum aku ni macam ni kan, supaya dia orang ni balik, jangan ikut aku. Itulah lebih kurang. Okay, tahu kan kaum Lut buat apa. Jadi bila datang tu, dia orang pun kira bergegas ke rumah Lut. Jadi di situ barulah para malaikat mengatakan, jangan risau, okay, kami adalah inna rusulu rabbik, kami adalah rasul ataupun rasul ni pesuruh yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi apa pun yang pentingnya, pada waktu malam tu Nabi Lut dan keluarganya diarahkan untuk tinggalkan kampung tersebut. Okay. Jadi itu semua akan sampai mesej kepada kita bahawa kalau kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, okay, walaupun keadaannya agak apa dipanggil lah, keadaannya agak menekan, okay, tapi kita kena ingat akhirnya akan menghasilkan nikmat. Sebab tu kadang-kadang kita bila nak buat ibadat kan, kita rasa macam berat kan orang relax, orang macam-macam orang main, kita nak buat ibadat ni kenapa ni? So kita mengharapkan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okay, mungkin orang akan mengatakan, sebagai contoh, orang Islam ni dia terlalu jumut ke kan, terlalu apa perkataan lain, terlalu tertekan lah kan, tutup semua kan, leceh kan, tutup ni. Okay, yang lelaki pun, jadi dia tak ada kebebasan, tak ada freedom. Okay, apa yang biasa diorang tulis kat baju tu, dia apa, freedom kan, tulis apa lah, entah breakthrough ke apa benda lah kan. Dia ada lah perkataan yang menunjukkan dia tak nak kongkongan, tak nak dikongkong. Jadi kita bila kalau kita dah faham, kita merasakan itu bukan satu kongkongan, kita merasakan ini adalah satu sebenarnya pembebasan, okay, daripada memperhambakan diri kepada diri kita, kepada manusia. Dia orang ni dia nak bebaskan diri mereka daripada sembah Allah, okay, kepada sembah hawa nafsu. Kita sebaliknya, kita nak apa dia panggil tu, liberty kan, liberate nak bebaskan diri kita daripada menyembah hawa nafsu sesama makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay? Jadi nikmat yang kita harapkan tak sama dengan nikmat yang mereka harapkan. Yang keempat, menenangkan hati Nabi daripada keburukan yang menimpanya daripada golongan pendusta. Surah Fatir ayat yang ke-25 dan 26. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa biz zubri wa bil kitabil munir thumma akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakan kami, mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, lembaran-lembaran dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Okey. Jadi ini dia panggil dalam bahasa Arab perkataan yang masyhurnya, surah Fatir ni surah nombor 35 kalau nak carilah. Okey. Dia orang Arab sebut, ulama sebut tasliyah. Tasliyah. Okey, tasliyatun lirrasul ataupun tasliyatur rasul. Tasliyah ni kita nak beri nak tenangkan hati. Nak tenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan menenangkan hati ni satu benda yang cukup penting. Betul tak? Kalau orang tengah tension, kan apakah cara terbaik untuk dia, kita nak bagi dia release tension dia. Dia tengah tension ni, tension tu tekan. Apa khabar pun baik kan, dia tak tengok pun kita. So apakah cara terbaik nak selamatkan dia daripada tension dia tu? Apa cara terbaik? Ada tak kawan-kawan kita yang pernah tension, ataupun kita sendirilah pernah tension kan? Apa cara terbaik? Cara terbaik buat cappuccino, minum. Bismillah. Apa cara terbaik? Istighfar. Inni ashku bathi wa huzni ilaik. Dia panggil syakwa. Ashku ni maksudnya mengadu. Kalau kita tension, kita kena mengadu. Okey, kita kena mengadu. Dan ni masuk sikit nak jadi pakar psikologi kan. Kalau orang psikologi cakap terbaik untuk orang yang tension ialah dia kena ceritakan tension dia tu. Cerita pada orang. Okay, tapi bukan cerita pada orang yang kata padan muka kau, bukan orang yang tu. Okay, dia kena cerita pada orang yang mengatakan tak apa, sabar. Ataupun paling kurang dia dengar dulu. Okay, orang yang diceritakan dia kena dengar dulu, barulah dia cerita balik. Okey, dia macam ni bagi tenang hati dia. Okey, itu penting untuk orang yang ada masalah ni. Untuk orang yang ada masalah. Okey. Tapi masalah yang timbul ialah nak cari orang yang boleh dengar tu. Betul tak? Okay, nak cari orang yang boleh dengar. Kita kadang-kadang mungkin kita ingat dia ni boleh dengar, kita cerita, lepas tu dia pula pergi masukkan dalam YouTube ataupun dalam Facebook. Habislah cerita kita kan. Jadi masalah bertambah besar. Okay? Jadi kat sini pertama, kalau nak cari orang yang kita percayai. Okay? Yang kedua, yang paling baik ialah kita mengadu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling baik sekali. Kalau nak ngadu pada orang, takut dia ni mungkin kan, tak apa. Daripada Allah ni tak ada lagi lah. Memang Allah akan bantu kita dan Allah akan dengar. Okey. So itu yang antara perkara yang perlu dilakukan. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi banyak cabaran. Kita zaman sekarang ni pun, kalau kita nak keluar, nak keluar orang bawah ni, nak dakwah on the street, rasa banyak cabaran ke tak banyak? Banyak, jangan main kan. Apatah lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ni nak dakwah pada orang Islam pun, orang Islam ni nak dakwah tu pun dah masalah besar dah. Nabi nak dakwah kepada yang tak Islam. Yang tu nak tukar 360 patung yang ada sekeliling Kaabah tu, nak tukar kepada buang semua sekali, ambil yang di langit sahaja sebagai Tuhan yang benar. Jadi banyak tentangan yang dihadapi lah, daripada orang yang dekat, daripada orang jauh. Okey. Jadi memerlukan tasliyah, iaitu perlu ditenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, dan caranya ialah cerita-cerita yang sebelum ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang pertama yang buat dakwah ni. Dia adalah, bahkan dia boleh dikategorikan dikategorikan sebagai nabi yang terakhir. Dan ayat ini antara contoh yang menunjukkan tasliyah,
Okey, penenangan hati. Wa ayyukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim. Okey, sekiranya mereka mendustakan engkau, maka orang yang sebelum mereka, umat-umat sebelum mereka telah pun mendustakan nabi-nabi mereka. Okey. So jangan ada dalam hati kita ni dah dakwah sikit orang tak terima apa? Kadang-kadang orang gam sikit kan. Orang gam. Kadang-kadang orang tak gam pun orang boykot. Kalau dekat universiti mungkin orang boykot kot agaknya kan. Student-student yang sunnah-sunnah ni dia boykot kan. Tak nak sangat datang tahlil, tak usah kawan dengan dia lah, contoh kan, agaknya lah kan. Jadi kita mungkin terasa. Yang pentingnya ialah kita faham bahawa kita bukan orang yang pertama. Ramai dah orang yang melalui jalan ini dan ramai dah orang yang telah pun diuji. Jadi kita nak kita ni diuji dan lulus ke ataupun diuji dan gagal. Itu jawapan yang kita kena berikan. Okey. Yang kelima, menggalakkan golongan beriman supaya teguh di atas keimanan dan menambahkan iman mereka selepas mengetahui keselamatan golongan beriman terdahulu dan kejayaan mereka yang diperintah berjihad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Anbiya surah 21 ayat yang ke-88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Okey. Ini tentang siapa? Saya tak sempat tengok. Tentang siapa ni? Siapa ada Al-Quran? Cuba tengok. Ayat ni tentang siapa? Al-Anbiya 88. Siapa? Sebelum tu sikit, cerita apa? Yunus, ya. Jonah ni Nabi Yunus lah. Okay. Zannun samalah. Za samalah kan. Maknanya nun ni ialah ikan. Okey, tuan punya ikan, itulah lebih kurang. Okey. Nabi Yunus AS yang ditelan oleh ikan paus kan. Fastajabna lahu. Jadi bila kita berada di atas, bila kita tengok cerita Nabi Yunus AS, Nabi Yunus teguh berada di atas keimanan. Okey, dan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan mereka selepas mengetahui keselamatan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada golongan yang beriman. Okey. Jadi Nabi Yunus walaupun dia meninggalkan tempat tu, tempat dakwah dia, tapi bila dia berada dalam musibah masih lagi dia berpegang kepada keimanan. So bila masuk dalam tu, apa yang dia baca ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Okey. So kita kena fikirkanlah, bila berada dalam musibah kita kena buat apa? Adakah bila kalau dalam keadaan senang sembah Allah, bila musibah cari bomoh apa? Bomoh orang asli, bomoh Jawa, bomoh Siam kan. Starting bomoh Jawa dululah, pasal ni Lembah Kelang ni banyak orang Jawa kan. Okey, tak jalan juga cari orang bomoh orang asli kan. Tak jalan juga cari dekat Sabah Sarawak. Tak jalan pasal sana kan power lagi kot agaknya. Tak jalan juga bomoh Siam. Okey, tu kira kalau dekat rantau ni agaknya bomoh paling hebat bomoh Siam kot kan. Okey. So yang pentingnya itu bukan cara kita. Kita cara dalam wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami memberi ujian kepada kamu semua dalam keburukan dan kebaikan sebagai satu ujian, fitnah. Okey, ujian nak menguji keimanan kita. Okey, so caranya ialah kekal dengan keimanan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami akan menyelamatkan mereka yang beriman, bukannya mereka yang buat syirik, mereka yang beriman. Okey. Zaman Nabi SAW, orang musyrik musyrikin Quraisy, mereka ni sembah macam saya sebutkan tadi, paling kurang 360 patung sekeliling Kaabah. Banyak lagi patung-patung lain kan. Okey, kemudian kalau mereka naik bot, mereka sembah patung yang mana satu? Mereka sembah Tuhan yang mana satu? Yang mana? Patung. Bila naik kapal lah, naik bot, naik kapal, dia akan sembah patung yang mana? Patung air. Patung air ni yang mana pula? Kan? Okey, musyrikin Quraisy dia sembah Allah dan patung-patung yang ada ni.
Okey, Uzzalat, Manat, apa semua kan. Okey, tak kisahlah, banyaklah tu. Tapi bila pergi ke laut, okey, dia naik bot, dia naik sampan ke, dia naik apa benda ni, kapal ke, dia fokus yang mana? Kenapa? Kenapa? Ha? Kerana dia tahu itu yang betulnya, yang lain tak betul pun. Dia tahu dalam masalah yang kritikal, yang paling betul ialah yang tu, Allah yang di langit. Yang lain ni adalah sebenarnya perantaraan je, antara kita dengan Allah. Dia orang kata macam itulah. Jadi bila nak pergi naik bot, kena ingat satu tu je, fokus pada yang tu. Bila turun sampai ke darat balik, barulah kita jangan banyak-banyak ni, boleh, tak ada masalah. Macam tu cara dia. Tapi kadang-kadang kita perhatikan zaman kita ni ada kadang-kadang pengajian-pengajian yang mengatakan bila ada dalam musibah, bayangkan wajah tuan guru. Dia panggil wajah syekh. Itu saya nak cari, tak ada wajah kat sini, tak apalah kan. Cari wajah syekh. Dan saya pernah pergilah satu rumah ni kat mana, kat Jeddah sana. Dia pergi, ada gambar tok guru dia. Kata tengok gambar guru ni, syekh ni, pahala, dapat pahala. Kan, sebab tu kita letak dekat depan pintu masuk, tengok. Bukan nak keluar tengok, dapat pahala banyak. Dia Arab Melayu lah. Arab Melayu. Okey. Tapi geng sufi lah, yang penting geng sufi. Okey. Jadi memang kalau tengok muka dia, muka Arab lah, tapi dia dah Melayu sikit, Arab Singapura. Tapi memang dia jenis ni lah, jenis sufi ni memang tengok muka syekh tu dapat pahala banyak. Dalam rumah tu satu tu je gambar dia. Yang saya ingat sekarang ni lah. Okay, kat depan, dia buka pintu nampak situ. Jadi bila nak keluar kan, keluar masuk tu nampak lah. Okay. Jadi itu akidah dia kan. Tengok muka syekh dapat pahala, tengok muka dapat pahala, tengok muka dapat pahala. Okey. Jadi kita sebenarnya itu satulah secebis daripada akidah mereka lainnya. Kalau dalam musibah yang kritikal, maka ingatkan wajah syekh. Ini satu benda yang sebab tu sebahagian ulama kata syirik. Tapi bila sebagian ulama kata syirik, dia pun marah pula, ni kerja nak bagi syirik orang je kan. Okay, dah memang syirik, nak buat macam mana kan. Tapi ceritanya gitulah. Saya nak ceritakan, musyrikin Quraisy kadang-kadang lebih baik daripada orang Islam, sebahagian orang Islam zaman sekarang ni. Dia walaupun musyrikin Quraisy, tapi dia tahu Tuhan yang sebenarnya satu di langit, yang lain semuanya di darat ni. Tapi bila naik bot nanti, satu, yang lain ni buang dulu. Bila dah selamat nanti baru kembali semula. Okey. Yang golongan sufism sekarang ni yang ekstrim, biasanya bila naik kapal ke naik apa semua, dia ingatkan yang dah tak ada, dia ingatkan guru dia. Ini satu benda yang cukup bahaya. Okey. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kisah-kisah sebelum ini menunjukkan, kisah-kisah yang ada dalam Quran tentang umat-umat sebelum umat kita, menunjukkan keselamatan akan diberikan kepada orang yang beriman. Okey, kemudian Ar-Rum surah 30 ayat 47. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaum mereka. Indonesia bisa sebut kaumnya tu, mereka tu nya lah. Kita kalau nya satu kan, kalau kaum mereka bawalah ramai. Tapi kalau Indonesia kaumnya tu satu pun ya, dua pun tiga, 10, 20 pun nya juga. Mereka datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu mereka melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang, lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Bila baca ayat ni, kadang-kadang mungkin boleh timbul satu persepsi di kalangan umat Islam, kenapa kita tidak dibantu? Kenapa orang Palestin tidak dapat bantuan daripada Allah? Tidak tak? Bukankah kita orang beriman? Iyalah. Kenapa kita tak dibantu? Kenapa kita doa kan? Doa tak dapat. Kenapa? Sedangkan Allah sebut wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami menjadi kewajipan ke atas kami membantu orang yang beriman. Orang Palestin beriman ke tidak? Yes? You cannot say. Macam cannot say pula kalau yang apa dah, Ismail Haniah tu dengan, takkan dia tak beriman lagi? Dia beriman tak? Dia beriman. Mana kawan-kawan kita lah yang Islam sana tu, yang ditindas tu, beriman ke tidak? Beriman lah. Allah kata kami akan bantu secara pasti golongan yang beriman. So tengok kenapa tak dapat bantuan? Apa masalah? Apa masalah dia?
Okey. Ada orang dia akan jawab, Allah cakap wajib bantu tapi Allah tak bantu. Ada orang cakap macam tu. Ini satu versi kefahaman lah. Yang kedua, kalau Allah cakap wajib bantu, Allah akan bantu. Tapi bila Allah tak bantu, something is wrong with us. Itu. So kita kena pilih lah salah satu. Nak cakap yang mana? Jadi kalau kita mengatakan yang saya orang beriman, kenapa Allah tak tolong? Masalah lah. Tapi Allah janji bantu orang yang beriman, Allah tak bantu saya, artinya saya ada masalah. Itu yang sebenarnya. Okey. So banyak orang dia tak nak mengaku dia salah, kan? Betul tak? Dia akan cakaplah pada orang lain. Akhirnya tak ada orang, maka Allah lah yang salah. So kita kena berhati-hati. Okey. Jadi sebagai contoh zaman Nabi SAW dalam peperangan, yang turun ialah malaikat, kan? Betul tak? Okay. Kalau zaman sekarang ni, malaikat turun tak? Boleh tak malaikat turun untuk bantu? Boleh ke tak boleh? Boleh, kan? Tapi malaikat turun tak kalau kita pakai tangkal? Kan? Kita pakai tangkal, sembahyang pun tidak. Okay. Malaikat turun tak? Dia tak boleh turun lah. Ya, so gambar pun sambil apa, baju tu ada gambar pemimpin kita ke apa, yang jelas lah, kan? Yang tak jelas tu cerita lain lah, kan? Yang jelas tu, so macam mana? So malaikat tengok, alamak, ada ni tak boleh buat kawan lah. Okay? So berbeza dengan malaikat turun pada zaman Nabi SAW, okay, yang mana mereka disifatkan sebagai ruhbanul lail, kan? Farisun bin nahar rahibun bil lail. Okay? Waktu siang mereka faris, iaitu tentera berkuda. Okay? Waktu malam pula mereka adalah ruhban ataupun rahib, iaitu pendeta, kan? So waktu malam baca Quran apa semua, kan? Tidur juga, tapi bila akhir malam bangun baca Quran. Ni waktu perang ni, bukan waktu biasa, waktu perang, okay? Waktu biasa lagi lah, kan? Okay. So itu antara perkara yang perlu diberikan perhatian kat sini, menggalakkan golongan beriman supaya lebih teguh. Okey, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Rum 47 akan membalas orang yang berdosa, yang menindas orang Islam. Okey. Yang keenam, memberi amaran kepada golongan kafir daripada berterusan dalam kekufuran mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Muhammad 47 ayat yang ke-10. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi agar mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Okey, boleh tak kita bersia-sia atas muka bumi ni, ataupun dipanggil apa? Travel kita travel ke sana ke sini, boleh tak? Hukum dia apa? Harus tu maksudnya boleh, wajib tak wajib lah. Tengok ayat ni, afalam yasiru, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi agar dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Okey, jadi dalam kitab hadis ada disebutkan kitabus sair wal jihad, kan? Kitab perjalanan dan jihad. Okey. Jadi kita boleh sahaja nak mengembara. Tujuan asasi mengembara adalah untuk berjihad. Okey, dan tujuan kedua adalah untuk dapat manfaat. Antara manfaat adalah berniaga, kan? Dapat ilmu dan sebagainya. Dan juga yang ni, untuk mendapat iktibar daripada keadaan sekeliling, daripada negeri-negeri yang kita pergi itu, kita nak ambil iktibar kat situ. Okay, so kalau boleh tak kita pergi mengembara, travel untuk buat maksiat? Tak boleh, kan? Sebab tu ulama kita pun, Ramadan dah dekat ni, siapa yang masuk bulan Ramadan dia mengembara untuk buat maksiat, boleh tak dia mengembara tu untuk buat maksiat? Boleh tak dia buka puasa? Ulama kita kata tak boleh. Dia tak boleh buat puasa. Dia tak ada keuzuran, dia tak ada apa? Kelonggaran untuk buka puasa. Kerana musafir ialah musafir taat. Safar ta'ah. Kalau safar maksiat tak boleh. Ya, kalau musafir untuk buat maksiat, dia tak dapat segala privilege yang ada untuk musafir untuk buat ketaatan.
Faham ya? So kita kena ingat benda tu. Jadi kat sini cerita-cerita yang sebelum ni, siapa yang tahu cerita-cerita tentang, katalah cerita tentang Nabi Nuh, siapa yang tahu? Orang Islam sahaja? Orang kafir tahu tak? Ada apa? Noah Ark kan? Noah Ark tu kan? Okay? So itu semua benda-benda tu dia ada dalam agama kita, ada dalam agama Kristian, ada dalam agama Yahudi. So cerita tu ada, bukan kita seorang yang tahu. Kan? Jadi cuma tinggal kat sini adalah amaran tu siapa yang ambil. Sepatutnya amaran tu mereka ambil, tapi setengah-setengah dia ambil cerita tu, dia buat filem. Kan? Okay? So itu dia dah mungkin dah melampau lah. Okay, dan sebagaimana kita tak setuju filem Nabi Muhammad, kita pun tak setuju filem segala Nabi yang ada lah. Kan Nabi Adam, filem Nabi Adam boleh? Oh dia Nabi Adam tak apa, Nabi Muhammad tak boleh. Tak. Seluruh Nabi itu adalah Nabi Islam. Kita tak boleh benarkan filem-filem begitu dibuat oleh orang Islam. Kalau orang kafir buat, kita ingkar. Okay, so ini adalah amaran. Okay, kadang-kadang cerita-cerita ni bila dia orang dah baca, kita senang nak approach dia orang. Katalah orang Kristian kan. Okay, so kita ceritalah Nabi Nuh ni dia buat apa? Kan dia kata Nabi Noah Ark kan, Ark. So kita ceritalah Nabi Nuh ni apa dia bawa sebenarnya. Sembang kat situ lah, kita boleh buat sebagai satu topik perbincangan. Dia untuk dakwah. Benda yang sama antara kita dengan dia. Okay, Nabi Isa sendiri kan, apa yang kita tahu tentang dia. Okay, last supper ke apa benda ke, kita pun tahu juga cerita tu, kita pun ceritakan. Tapi kita ubahlah sikit. Kan kita jangan pula memang betul pun dia last supper dan lepas tu dia mati dibunuh. Tak, kita cerita sebenarnya begini. Okay. Lepas itu yang ketujuh, menetapkan risalah Nabi SAW. Sesungguhnya berita umat-umat terdahulu tidak diketahui oleh sesiapa pun selain Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Okey, kisah nabi-nabi umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui oleh musyrikin Quraisy. Dia orang tak tahu. Umat lain tahulah. Kalau umat tu dia tahulah. Dia tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat tadi surah Hud ayat 49, bila Nabi pergi ke Taif kan kena baling batu semua kan. Okay, bila balik tu dia singgah sekejap di satu kebun. Dekat kebun tu bila dia singgah sekejap, tuan kebun tu tengok kesian. Dia kata dua orang, tuan kebun tu dua orang, dia kata pada hamba dia, pergi bagilah air sikit dekat orang tu kan. Dia pun bawa air semua. Jadi Nabi tanya, dari mana? Kan, kamu dari mana? Dia kata, kami dari Nainawa. Kan, Nainawa ni apa? Tempat siapa? Daripada tempat sahabat saya Nabi Yunus. Kan orang tu tengok, Nabi Yunus, mana kau tahu Nabi Yunus? Kan? Okey. Nabi Muhammad kata, Nabi Yunus dan saya mendapat wahyu yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kawan tu beriman dan beriman terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Bila balik tu muka dia berubah kan? Muka berubah jadi muka baik sikit lah kan. Maknanya orang yang jadi baik kan, dia boleh, kita tahu muka dia kan, orang yang bertaubat apa semua ni, muka dia lain daripada orang yang memang nak buat jahat kan, lain muka dia. Okay. Ada orang lah boleh tengok benda tu, dia boleh tengok dia ni, niat dia macam ni. Bukan, dia bukan kerana ilmu ghaib, tapi pengalaman dia. Kan, polis kalau datang sini pun dia tahu dah siapa yang apa. Sini tak lagut kan, tapi kalau di tempat lain dia tahu ni jaga-jaga sikit. Yang ni tak apa lagi, yang ni orang tuduh dia macam-macam tapi dia ni baik. Orang tuduh macam tapi kami tahu dia baik. Okey, polis boleh tahu benda tu. Okey. So yang pentingnya ialah bukan saja polis, cikgu pun sama juga kan. Cikgu masuk je fail, lulus, fail, ini buang sekolah kan. Dia boleh tengok dah pada awal lagi. Bahkan dia boleh tengok ni anak bongsu, ni anak sulung, ini sulung tapi manja, bongsu tapi dia boleh kategorikan. Okey, ini cikgu yang berpengalaman. Okey. Bahkan lebih daripada tu, ada seorang tu dia kata, tengok ni anak dara, ni bukan anak dara. Dia tahu. Tu dahsyatlah, saya tak tahulah. Dia kata macam mana? Dia kata tengok sini. Alamak, sama je. tak boleh. Okey. Adalah ilmu tu, wallahu alam. Dan benda ni sebenarnya ada zaman Nabi pun. Kalau dia panggil al-qiyafah kan.
Dia tengok, katalah kita tutup muka semua, kata yang ada adik-beradik kulit lain-lain, seorang kulit putih sikit, seorang kulit gelap sikit, dia boleh tengok yang ni 1 dengan 3 ni adik-beradik, satu keluarga. Yang ni dengan ni dia, yang ni dia utara, ini dia boleh cam semua tu. Okey, kenapa? Kerana ilmu tentang dia panggil bahasa kita sekarang ni ialah forensik. Ilmu forensik yang jelas. Okey. Dia tengok apa najis unta, tai unta kan. Dia tengok tu dia mungkin dia pegang sikit tengok. Ini unta Madinah ni. Kan dia kata ni unta Mekah. Dia tanya kenapa? Tengok makanan ni, ini kurma ni ada dekat Madinah je, Mekah tak ada ni. Dia boleh beza dengan tu. Okey. So benda tu ada. Dan Nabi guna benda tu. Nabi guna sistem forensik yang agak basic ni. Okey, tapi hebatlah, pada saya hebatlah. Okey. Nabi guna untuk tentukan dia panggil nasab. Berlaku satu peristiwa, bila keluar anak tu, kan Nabi cakap kalau keluar bentuk macam ni, kan kalau keluar punggung besar sikit, rambut keriting sikit, dia adalah anak pada penzina tu. Kalau keluar kurus macam ni, dia adalah anak kepada keluarga ni. Bila keluar macam ni, bila keluar dalam bentuk tertentu, Nabi kata nasib baik urusan tu dah selesai, kes dah tutup. Kalau tak aku buka balik kes ni. Tak. Okey, dan satu kes lain atau yang sama, Nabi kata pada isteri dia, wahai Saudah, pakai hijab dengan budak ni. Walaupun budak tu sebenarnya anak saudara dia, kalau ikut anak saudara lah, tapi disebabkan dia punya apa, genetik dia tu ataupun forensik dia nampak lain, kan, dia punya DNA lain, kata kau pakai, dia lebih besar nanti pakai hijab dengan dia. Okey. Apa? Yalah gitulah. Okey. Baik, sekarang ni saya nak cerita apa tadi ya? Okey. Cerita kisah yang Nabi bawa kan, Quraisy tak tahu. Tapi bila Nabi cerita kan, Nainawa, tempat saudara saya Nabi Yunus. Kawan tu terpanjat. Kenapa dia terpanjat? Itu soalan dia. Kenapa dia terpanjat? Kerana yang tahu tu dia je. Dia dan kaum dia. Quraisy ni seorang pun tak tahu cerita ni. Tapi bila Nabi kata dia tahu, dia terpanjat. Macam mana kau boleh tahu? Quraisy semua tak tahu, Taif semua tak tahu. Kan? Dia maknanya dia Allah wahyukan pada aku. Okey, dia terus beriman, okey. So, itu cara dia. Itu yang nak menunjukkan bahawa kisah tu kisah tentang perkara gaib, dan dia sesuai, kena memang tepat sekali dengan apa yang berlaku di kaum-kaum tersebut. Kan orang tadi tu bila dengar Nabi Yunus dari Nainawa, dia tak kata Nabi Yunus bukan Nainawa, dia daripada Farsi. Tak ada, dia memang betul. Macam mana kau tahu? Okey, firman Allah Taala lagi dalam surah Ibrahim ayat ke-9. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Surah Ibrahim ayat surah 14 ayat ke-9. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Okey. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, iaitu kaum Nuh, 'Ad, Thamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka selain Allah. Okey. So ini semua bila kita sampaikan berita yang Allah sahaja yang tahu, kebanyakan orang kat tempat tu tak tahu, okey, tapi berita tu diketahui oleh orang-orang lain yang daripada kaum-kaum tersebut. Ini merupakan satu kehebatan yang menunjukkan risalah ataupun kerasulan yang Nabi bawa adalah kerasulan yang betul. Kerana ramai orang mengaku rasul tapi dia menipu kan. Okey, so nak tentukan ialah antaranya berita yang dia bawa betul. Bukan berita yang dia bawa tu hari ni cakap lain, esok cakap lain, esok cakap lain. Okey, maka kita tahu dia tu adalah kadzab. Baik, seterusnya pengulangan kisah. Ada cerita yang diulang sekali, yang disebut sekali. Okey, seperti kisah Luqman dan Ashabul Kahfi. Ada kisah yang diulang mengikut keperluan dan maslahat. Okey, manfaat. Diulang dalam olahan yang berbeza, ada yang panjang, pendek, keras, lembut dan menerangkan sudut-sudut yang tidak disentuh pada tempat lain. Okay, cara diulang cerita tu lain-lain. Ada cerita kadang-kadang panjang, macam cerita Nabi apa? Nabi Yusuf kan. Okey, tu memang nampak detail.
Ada tak cerita Nabi Yusuf kat tempat lain? Ada agaknya kan, saya pun tak pastilah. Tapi kisah yang agak jelas ialah kisah Nabi Musa. Kan ada yang beberapa ayat tu agak detail sikit, ada yang sikit je kan, ada yang macam keras sikit bila berdepan dengan apa dia, Firaun, innahu tagha faqul kan, apa dia, kami berkata kepada Musa pergi kepada Firaun kerana Firaun telah tagha, iaitu telah zalim dan sebagainya. Okey, agak keras, ada yang agak lembut. Okey, jadi apakah hikmah cerita ini diulang-ulang? Pertama, menerangkan betapa pentingnya kisah itu kerana pengulangannya menunjukkan ianya diberi kepentingan. Kena ingat, benda yang sentiasa diulang itulah yang paling penting. Zikir apakah yang terbaik sekali? Apa zikir yang terbaik sekali? La ilaha illallah. Kan? Betul tak? Bila orang tanya pada kita, Kak, zikir terbaik apa? La ilaha illallah. Kak, ada tak zikir lain sikit? Yang biasa ni, itu saya pun tahu Kak, tapi ada tak yang lain sikit, hebat sikit? Apa jawapan kita? Oh, tak. Kita fikirlah apa zikir ni hebat ni. Ada? Tak. Inilah yang terbaik. Kita nak tahu benda tu terbaik ialah semua orang tahu. Semua orang perlu benda tu. Okey, maka dia akan jadi yang terbaik. Kalau hanya setengah orang je boleh dapat benda tu, maka dia tidak terbaik. Betul tak? Macam Lamborghini. Adakah kereta yang terbaik? Lamborghini, tahu kan Lamborghini kan? Kan, Porsche apa, Cayenne namanya. Kan? Cantik kan? Tapi adakah itu kereta terbaik? Taklah, pasal apa? Dia kereta tercanggih mungkin, tapi tak terbaik kerana bukan semua orang boleh miliki dia. Tapi kalau kita nak kata kereta terbaik apa? Kancil lah, contohnya kan. Kancil atau lebih sikit apa dia punya? Kelisa ke, Myvi ke. Pasal secara umumnya orang mampu milik, maka dia adalah terbaik. Dia mampu milik. Okay? So yang paling orang nikmat kat Malaysia ni, nikmat dunia lah kan, yang paling hebat sekali apa dia? Yalah, makan apa? Nasi lah. Nikmat paling hebat sekali nasi. Bukan nikmat paling hebat tu adalah ketam apa? Ketam apa? Ketam bunga ke, udang, yang bukan semua orang boleh makan. Ada setengah-setengah orang yang boleh makan. Ataupun kancil. Kancil dah dilarang, tapi ada orang katalah orang tembak untuk kita. Ni nikmat yang paling baik. Tak. Ini nikmat yang paling paling istimewa mungkin kan, ataupun dia pelik kan, nikmat yang paling pelik dia kan. Tapi nak kata terbaik, tak, terbaik nasi lah. Pasal semua orang boleh dapat. Dan dia kadang-kadang pemikiran tu terbalik sikit. Okay, dari sudut afdal, yang lebih utama adalah yang semua orang perlu dan semua orang boleh dapat. Okay, so sebab tu la ilaha illallah menjadi zikir yang paling hebat. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha, kan, iman itu adalah 60 lebih cabang. Cabang yang paling hebat adalah la ilaha illallah. Okay, pasal semua orang perlu pada benda itu. Dari sudut akidah orang perlu, dari sudut zikir itulah yang paling hebat. Okey, jadi kita nak faham kenapa diulang, kerana itulah yang paling hebat, yang paling penting. Okey, kadang-kadang anak kita kan, berapa kali mak nak cakap ni? Betul tak? Kita nasihat-nasihat, berapa kali mak nak cakap dah? Semalam long dah dengar dah, hari ni dengar lagi kan. Pasal ini penting. Okey. Yang kedua, menekankan kisah itu supaya kekal dalam sanubari manusia. Biasanya yang diulang itulah yang akan kekal. Betul? Okey, kalau kita sebut sekali, kita ingat, lepas tu mungkin dah ada seminggu kita lupa. Kita baca yang tu, kita ulang, tiap-tiap hari ulang sikit, lama-lama kita dah boleh baca sampai tak perlu nak perah otak kita. Siapa sekarang ni baca Al-Fatihah, dia kena ingat Alhamdulillahirabbilalamin. Ada bising sikit, lupa. Ada tak? Anak kita bising sikit dalam solat, anak kita bising, kita lupa. Yang anak kita nyanyilah apa benda pun, menangislah apa pun, Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada orang lupa. Kenapa? Saya ulang selalu. Tapi kalau benda yang kita ulang sekali-sekala kan, seminggu sekali baru baca kan, boleh hafal tak? Susahlah sikit nak hafal. Sebab tu orang Arab dia akan ulang. Dia akan ulang. Kalau nak hafal Quran ni, ulangan tu perlu, penting. Okey, murajaah dia panggil. Murajaah lebih penting sebenarnya daripada hafalan. Hafal senang, nak ulang tu susah.
Ya, nak hafal satu ayat ni, satu muka surat, sebenarnya senang. Tapi nak ulang bagi dia lekat, itu yang susah. Okay? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, Al-Quran ini asyaddu tafallutan, lebih cepat memboloskan dirinya daripada minal ibili fi uquliha, daripada unta yang diikat kakinya. Apa maksud dia? Kita tak tahu apa unta ikat kaki ni apa dia pula ustaz. Kan? Kat iqal, tahu tak iqal? Igal tu yang orang Arab pakai tu, asalnya digunakan untuk tali untuk ikat kaki unta. Kaki unta dia macam lutut kita lah, kaki depan tu macam lutut kita, bila dia duduk dia ke depan lah kan, gitu. So kita diikat yang tu. Jadi dia nak bangun tak boleh. Okey, dia boleh bangun, punggung dia bangun, dia tak boleh bangun, duduk balik lah. Okey, jadi dia unta ni dia akan cuba nak memboloskan diri dia daripada benda tu. Dan biasanya dia ikat seekor je. Dia tak ikat semua sekali. Dia ikat seekor. Seekor ikat duduk, jangan semua duduk taat kepada pemerintah. Taat kepada pemimpin kan. Okay. Yang itu kalau bangun, lain semua pakat bangun belaka. Okay. Ini orang cerita lah. Saya tak tengok orang cerita. Saya tak sempat tengok lagi benda tu. Okay. Tapi nak ceritakan memang Al-Quran lebih dahsyat daripada unta tadi. Sebab tu kadang-kadang kita hafal, tengok mungkin anak-anak kita hafal, dia ingat dia dah hafal lah. Dia pun main-main, datang balik baca, lupa. Macam kita kata tak ulang, kena ulang sekali, ulang. Paling ada taktik. Saya rasa siapa Ustaz Ustaz Syafi'i ke siapa nama dia agaknya kan, dia kata berapa kali kena ulang, berapa 40 ke berapa kali, tak banyak lah kan. Jadi kadang-kadang kita bila nak 40 kali nak ulang, baik buat benda lain. So itu masalah kita, tak sabar. Okay? So apa pun memang kena ulang banyak kali. Dan sebenarnya kita tak memanglah had tu bagus, tapi secara umumnya bergantung pada orang. Ada dia yang ulang 5 kali dah hafal lah, ada ulang 40 kali tak hafal lagi, dia 50 kali baru dapat. Maknanya kena tengok pada orang tu sendiri. Jadi menekankan kisah supaya kekal dalam sanubari manusia. Ketiga, mengambil kira zaman dan keadaan para pendengar. Di dalam surah-surah Mekah dipanggil Makkiyah kan. Kebiasaannya kisah diolah dengan ringkas dan tegas, berbeza dengan kisah yang kisah dan dalam surah-surah Madaniyah. Okay, so kisah yang datang selepas hijrah biasanya kisah yang agak santai, panjang. Kisah yang datang dalam surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah, biasanya kisah tu agak keras. Okay, macam Fir'aun, macam kisah Fir'aun kan. Surah Baqarah surah apa? Makkiyah ke Madaniyah? Cek tengok boleh. Dia kata apa kat situ? Surah Baqarah. Madaniyah. Pasal ayat dia panjang-panjang. Okey. Dan dia banyak sebut ya ayyuhallazina amanu. Okey, kalau ya ayyuhan nas biasanya surah Makkah, surah Makkiyah disebut. Kalau ya ayyuhallazina amanu surah Madaniyah. Dan ciri yang kedua ayat panjang. Okey, tengoklah ayat panjang sekali dari surah apa? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Kan berkenaan dengan hutang tu, satu muka surat. Okay, so kalau nak hafal tu kena hafal tak hafal sikit, kena hafal semua sekali. Kan okay, so itu menunjukkan dia Madaniyah. Kisah Nabi Musa dalam tu panjang. Kan kisah-kisah dalam tu dia macam panjang. Contohnya tentang apa? Sembelih apa? Baqarah tu lah. Kan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu apa? Siapa hafal? Ada tak? Betul kan surah Baqarah kan? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ayat tu macam bila baca pun dia macam lenggok dia panjang sikit kan. Tapi cuba baca yang saya baca tadi berkenaan dengan surah An-Nazi'at rasanya. Kan Nazi'at Musa dengan Fir'aun. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kan dah lah pendek. Lepas tu sebutan dia tu pun tagha. Kan dia innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maksud ayat tu pun, hendakkah sekiranya engkau diberikan peringatan, okey, supaya engkau bertakwa kepada Allah. Mana
Dia punya isi dia tu pun agak keras. Tapi kalau macam tadi tu, Allah perintahkan kamu semua untuk sembelih lembu. Mereka berkata, lembu, adakah kamu main-main wahai Musa? Musa jawab balik semula, aku berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang jahil, mempertikaikan urusan Allah. Mereka tanya pula, mereka tanya lembu macam mana lah, panjang, macam agak santai sikit kan. Yang tadi macam keras sikit, okay? So itu kenapa semua tu mengambil kira zaman dan keadaan para pendengar, okay? So kita pun ambil faedah lah daripada tu. Oh macam itu sebenarnya. So kalau awal-awal kan, orang yang mula-mula dah masuk ni, bagi yang point cukup lah. Jangan cerita panjang-panjang. Bagi point dia, ambil ni 1, 2, 3, 4. Dia dapat maklumat. Okey, dah besar sikit. Okey, maklumat pertama ni boleh huraikan tak? Maklumat pertama tu huraian dia 1 ceramah. Maklumat kedua 2 ceramah. Ketiga 3 ceramah. Kalau pada awal lagi, maklumat pertama tu, rukun Islam yang pertama tu pun, okey, tuan-tuan dan puan kena tahu, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Okey, hari ni saya nak ceritakan yang pertama. Yang 4 ni tak cerita lagi. Pasal nak fokus, katanya nak fokus lah. Oh ceritalah sejam. Lepas tu dia ada urusan lain, dia pergi, dia tak datang lagi dah kelas tu. Yang 4 dia tak dapat, dia dapat 1 je. Okey, kita kena cerita yang 5 ni, 5 secara ringkas. Dalam sejam 5 secara ringkas. Bersama 6 secara ringkas, bersama 3 lagi. Betul tak? Apa tu? 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan 3 yang berkaitan dengan, betul lah? Bukan 2 yang berkaitan dengan 2 yang berkaitan dengan iman, Islam, iman, ihsan. 2 ihsan dan 1 berkenaan dengan tak, 2 lagi berkenaan dengan hari kiamat. Tak. Bila hari kiamat tak tahu, apa tanda hari kiamat? So kita huraikan itu secara ringkas. Hadis Jibril tu kita jelaskan pada orang yang baru masuk Islam ataupun yang nak masuk Islam. Tapi kalau kita kata nak tahu Islam, kena belajar berapa tahun? 6 tahun. Habislah dia. Dia akan rasa beratnya Islam ni, susahnya. Kan Kristian lagi senang kan, masuk senang selesai. Dia tak mengadu buat dosa sikit, ampunkan, dapat kad yang terus boleh masuk syurga ni kan. Kan? Tapi Islam susah. So dia kata Islam ada 2 cara. 1 cara ringkas, ini dia, kamu kena tahu Islam keseluruhannya macam mana. Lepas tu nak pergi detail, detail kena pergi kelas. Okey. So kita kena kira zaman dan keadaan para pendengar. Sama juga dengan remaja, kanak-kanak kan. Tak boleh buat kelas macam ni. Buat kelas macam ni dia akan tidur. Yang tua pun tidur kan, apatah lagi yang kan, apatah lagi yang budak-budak kan. Dia tak boleh duduk. Tapi kita kena gerakkan dia, gerakkan, okey. Saya pernah lah pergi, taklah nak kata saya ni hebat sangat, tapi pernah pergi satu ceramah ni. Saya pergi tu, saya tengok kan. So, penceramah pertama tu dia macam ni dia cakap kan, cakap. Hebatlah. Kalau untuk orang tua memang best lah. Tapi budak-budak semua saya tengok, budak-budak ngantuk tengok, alamak macam mana dia tengok belakang. Saya duduk belakang sekali tengok. Lepas tu dia yang minta izin keluar lah. Berat. Lepas tu tajuk saya ubah sikit. Saya duduk fikir macam mana nak sampaikan tajuk saya tu. Lepas tu elok je ustaz tu habis, seorang cikgu ni datang kata, Ustaz apa dia? Buat bagi tarik perhatian sikit. Okey tak apa. Saya pun pergi kan, terus tanya apa khabar apa semua kan. Okey dari mana ni bawa betul. Okey tajuk saya lah sekian tapi nak buat nak lukis gambar rajah. Saya bangun lukis gambar rajah tu lah apa semua kan. Okey syurga neraka ni macam mana? Siapa boleh tambah tolong buat gambar rajah ni? Ustaz dah. Gambar rajah ni letak apa? Letak ni. Syurga letak ni, neraka letak begini. Kan? Okey, saya ada hadiah nak bagi ni. Budak-budak suka kan, budak sekolah kan. Okey, saya perhatikan ada yang duduk belakang tu, yang duduk belakang macam ni. Gitu kan. Belakang gitu. Dia datang ke depan. Oh, sini cara dia kan. Nampak okey lah. Kan, okay? So itu cara dia, tak sama. Tapi kalau nak buat gitu kat sini tak boleh lah pula kan. Kita kena dapat yang dia, Kak belakang tu tolong jawab sikit. Kelas tak datang lah kan. Okey. Yang keempat, menjelaskan kesusastraan Al-Quran yang boleh menonjolkan kisah-kisah ini dalam 2 bentuk yang lain mengikut keadaan. Kehebatan Al-Quran ni, balaghah dia. Saya terjemahkan balaghah. Balaghah ni maksudnya kehebatan bahasa tu. Kisah yang panjang boleh diringkaskan. Jadi kalau kita ni jenis yang nak cerita tentang nenek kita kan, anak kita kata, mak tolong cerita tentang moyang kami, iaitu nenek kita lah. Panjang ceritanya, tak boleh nak ringkas. Mana kita tak hebat lagi lah. Tapi kita nak nak ringkas ke nak panjang? Kata mak saya ada 5 minit, ringkaskan sikit. Bab makan macam mana? Kita cerita makan gini.
Yalah 5 minit. Tapi kalau mak nak tidur ni mak kan, ada setengah jam ni, susah nak tidur, mak cerita panjang sikit. Bab makan tadi, dia cerita balik. Makan macam ni, potong dia macam ni, dia macam ni kan. Okey, kita boleh olahkan dalam 2 cara, menunjukkan kehebatan. Apatah lagi dengan Al-Quranul Karim. Okey. Dan tanpa percanggahan, itu lebih hebat lagi. Tanpa percanggahan. Kadang-kadang kita bila banyak sangat cerita, kita termasukkan cerita tentang siapa? Nenek kita, kita masukkan cerita makcik kita, maklong kita. Cerita tentang katalah kerajaan Malaysia sebelum apa? Sebelum merdeka, dia termasuk pula selepas apa dia? Revolusi. Sebab apa? Sebab revolusi apa? Apa yang Anwar Ibrahim buat tu? Reformasi. Ingat lagi selepas reformasi dia campur yang tu. So maknanya kita dah tak dhabit. Orang Arab kata tak dhabit, itu tak kukuh ilmunya. Okey. Jadi itu secara ringkas berkenaan dengan pengulangan kisah. Dan saya pernah jumpa seorang masa buat haji dulu. Dia ni kapten. Dan dia suka baca. Dia kata, "Ustaz, saya akan baca Quran, saya akan habiskan." Kata, "Bagus." Kita bagi semangat dia. Dia baca, "Ustaz, 2-3 juzuk ni macam lebih kurang je, macam boring je kan." Kata, "Kapten, biar betul kan? Bagus ni, dia kita uraikan lah." Dia kata macam sama je kan, macam diulang balik semula. Kenapa? Ulang tu kepentingan apa, kita sebut yang ni lah kan. "Oh ya Ustaz," kan. Kita datang lagi, "Ustaz, macam tak ada ubah sangat. Baca lagi, tak habis lagi, baca lagi apa semua." Kita ceritakan kenapa diulang lah, apa kepentingan. Bila diulang artinya penting, ulang artinya penting. Okey. Nah, nanti kapten akan tengok tingkat mula-mula tu dia macam ringkas sikit ni, besar sikit, panjang sikit. Dia 2-3 kali datang tu kata, dia ni dah dapat hidayah ke dapat apa ni dah kepada saya kan. Risau kat, kita doa lah kan. Tapi dah lama sikit tu kan, dia datang kata, "Ustaz, betul lah Ustaz, saya dah sampai juzuk yang keberapa ni, berapa lah ke 10 ke 11 tu, memang hebatlah Quran ni." Okey. Dia itu cara dia. Okey, maknanya kadang-kadang dia nampak macam berulang, kita rasa kenapa dia ulang lagi. Baru kita fikir balik, bila fikir balik, oh patutlah pasal Nabi Bani Israel kenapa dia ulang. Kalau kita tak payah nak fikir mendalam, tapi lebih kurang kenapa cerita tentang Bani Israel diulang dan diulang. Cerita tentang bukit tu berapa kali dah, cerita tentang apa perang berapa kali, cerita tentang macam-macam lah. Kedegilan tu berapa kali. Nak ceritakan bagaimana sepatutnya kita ni mengambil iktibar daripada situ. Kalau Nabi Musa teguh kan, berhadapan dengan Bani Israel yang banyak karenanya, maka kita pun sepatutnya begitu, paling kurang sepatutnya begitu. Kerana umat kita lagi besar. Pasal kita umat akhir zaman. Lepas tu kini umat kita lah semua ni, umat Islam ni kan, umat Nabi Muhammad ni yang ni sampai kiamat nanti. Maknanya umat yang cukup besar. Dia lebih kurang besarnya tu kan, besar lagi lah pasti daripada Bani Israel. Bani Israel memang satu umat yang cukup besar. Tapi banyak karena situ ini itu, dah beriman kafir balik, kafir iman balik, iman kafir balik kan. So semua, tapi dia masih terus. Jangan kita patah semangat dan sebagainya. So kita banyak benda yang kenapa diulang-ulang benda tu, kerana nampak tak dia punya persamaan banyak antara kita dan mereka. Okey. Sebab tu bila Nabi Muhammad naik nak ambil solat 50, turun kepada Nabi Musa kata 50, no way, tak boleh. Naik tak boleh. Turun, minta kurang. Aku telah apa disebut wal qad balautu Bani Israel. Bukan itu maksud dia. Aku telah apa dia, bala aku ni ataupun ujian aku banyak dengan Bani Israel. Macam-macam ujian. Okay, aku macam contohlah kan, pergi jumpa dengan Allah dekat Tur Sina kan, berapa 30-40 hari kan. Siapa jaga ni? Yang jaga siapa? Yang jaga Nabi Harun. Nabi tu pun diingkari. Engkau nanti, kalau kita nak buat tu kan, lebih kurang engkau ni nanti, wahai Muhammad, engkau tak ada nanti siapa jaga? Bukan Nabi yang jaga. Yang jaga nanti orang biasa. Jadi jangan buat main 50 ni, tak larat dia orang buat. Dia nak peringatkan 50 kan. Ustaz pun tak teringat 50 ni. Okey. So kita kena macam Nabi, sebab tu Nabi Musa minta kurang. Okey, kanat Bani Israel tasusuhum al-anbiya. Bani Israel diperintah oleh tasusuhum, siasah kan, diperintah oleh para nabi. Kita satu nabi je. So itu antara benda yang
Nabi Musa berikan nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya minta dikurangkan sampai kepada 5. Okey. So itu antara benda yang kita boleh fikirkan. Siapkanlah jawapan tu. Kalau orang tanya, ustaz ni cerita ni berulang banyak kali ni apa pasal? So jawapan ni dah ada dah. Kemudian kita akan pergi kepada Israiliyat. Okey. Nak habis dah buku ni, masya-Allah. Saya rasa satu kelas lagi habis kot, insya-Allah. Ataupun tak 2 kelas ke. Okey. Israiliyat mungkin kita baca sikit lagi. Al-Israiliyat, berita-berita Bani Israel. Israel maksud dia apa? Apa maksud Israel? Israel maksudnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hamba Allah lah. Dan dia nama untuk Nabi Yaqub alaihi salam. Okey. Nabi Muhammad ada berapa nama? Satu nama Ahmad, Muhammad lagi. Abdul Qasim gelaran dia. Sedap pula air. Apa dia? Muhammad, Ahmad, Abdul Qasim lagi. Panggilan dia lagi apa? Al-Amin, As-Sadiq lagi, Al-Mahi, kemudian Al-Aqib. Tentang saya jangan ingatlah. Okey. Al-Mahi, kerana Allah hapuskan dosa dengan datangnya Nabi Muhammad ni, Allah akan hapuskan dosa-dosa orang yang ikutlah. Okey, kemudian Al-Aqib iaitu Nabi yang last kali. Aqib iaitu yang ikut di belakang. Itu antara nama-nama Nabi Muhammad yang saya ingat. Okey. Ada lagi yang lain, tapi yang pentingnya ialah kita nak ceritakan bahawa kalau orang kata wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, berkenaan dengan Nabi Isa dalam Al-Quran disebutkan, dan saya memberi berita gembira kepada kamu semua berkenaan seorang Nabi yang akan datang selepasku, namanya Ahmad. Kita pun kata Ahmad ni Ahmad mana pula ni? Jangan buat kalut macam tu. Ahmad itu adalah nama lain untuk Muhammad. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sama juga Yaqub alaihi salam, Israel alaihi salam adalah orang yang sama. Okey. Al-Israiliyat ialah berita yang dibawa oleh Bani Israel yang terdiri daripada Yahudi, ini yang lebih banyak, dan juga Nasrani, Kristian. Okey, terbagi kepada 3. Pertama, berita yang diiktiraf oleh Islam dan disahkan benar, hukumnya benar. Contohnya riwayat Al-Bukhari bahawa Ibn Mas'ud berkata, ja'a hibrun minal ahbari ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isbi' wa sa'iral khalaiqi ala isbi' fayaqulu ana al-malik. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Az-Zumar 67. Telah datang seorang pendeta Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab kami bahawa Allah meletakkan 7 petala langit atas 1 jari, 7 petala bumi atas 1 jari, segala pokok atas 1 jari, air dan tanah atas 1 jari, dan seluruh makhluk atas 1 jari, lalu berkata, akulah raja. Mendengar itu Nabi tergelak, Nabi ketawa sehingga ternampak gusinya. Sejarang Nabi SAW kana jullu dhahikihi tabassum. Biasanya kalau Nabi gelak, senyum. Gelak Nabi ialah senyum. Tapi ada juga kadang-kadang Nabi gelak sampai nampak gusi. Nabi gelak buka mulut kan. Okay? Membenarkan kata pendeta-pendeta itu, kemudian baginda membaca ayat tadi yang bermaksud, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, sedangkan bumi keseluruhannya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Begitu juga dengan 7 petala langit dilipat pada tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang mereka syirikkan. Tambahlah benda tu, okey. So itu kisah yang dibawa oleh pendeta tadi
diperakui oleh Nabi SAW. Ada masalah untuk kita terima? Tak ada masalah. Okey, jelas. Yang kedua, berita yang ditolak oleh Islam dan disahkan bohong, hukumnya pun jelas juga, batil. Okey, rosak, tolak. Contohnya riwayat daripada Jabir, katanya dahulu golongan Yahudi mengatakan sekiranya lelaki mendatangi isterinya daripada arah belakang, anak akan jadi juling. Kemudian turun ayat Al-Quran, ayat yang ke-223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isterimu, Baqarah 223, ialah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanam kamu itu bagaimana sahaja kamu kehendaki, tapi tetap melalui faraj. Okey, so ini kena cara tu apa saya biasa sebut gaya bebas lah kan. Okay? So cara tu ikutlah cara macam mana pun, tapi yang pentingnya tempat yang sama. Ini berlaku bila bila Muhajirin pergi ke Madinah, bila kahwin seorang lelaki Quraisy dengan seorang wanita Ansar. Wanita Ansar ni dia ikut petua Yahudi, tak boleh, banyak-banyak cara tak boleh. Jadi bila sampai kepada Nabi, turun ayat ni mengatakan cara tu tak ada masalah. Okay, jadi itu ditolak, cerita ni ditolak oleh Islam. Okay, cerita yang dibawa oleh orang Yahudi bahawa anak tu akan jadi juling. Okay. Yang ketiga, berita yang tidak diiktiraf dan tidak pula ditolak oleh Islam, hukumnya adalah mesti ditangguhkan berdasarkan kepada hadis daripada Abu Hurairah, katanya kana ahlul kitab yaqra'una at-taurata bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyyah li ahli al-islam. Dahulu kala golongan ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibraniyah dan menterjemahkan kepada dalam bahasa Arab kepada orang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat kepada situasi ini, Nabi berkata, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, jangan percaya dan jangan tolak. Wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum, tapi sebut secara umum, kami beriman dengan wahyu yang turun kepada kami dan wahyu yang turun kepada kamu semua. Okey, Ankabut ayat 46. Jadi kat sini, kalau tak ada yang kalau datang berita Islam tak terima dan Islam tak tolak, kita KIV, kita tangguhkan. Jangan kata tidak, jangan kata ya. Okey, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kerana kat bawah tu sikit, muka surat 70, saya dah lompat sikit lah kan. Maknanya ada satu hadis bawah tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'alu ahlal kitabi an syai' fa innahum lan yahdukum wa qad dhallu fa innakum imma an tusaddiqu bi batil aw tukadzibu bi haqq wa innahu law kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halla lahu illa an yattabi'ani. Okey, jangan tanya ahli kitab berkenaan sesuatu pun, sesungguhnya mereka tidak dapat memberi hidayah kepada kamu, dan mereka telah sesat. Orang sesat, kita nak tanya dia, tak ada faedah lah kan. Okay? Justru kemungkinannya yang akan berlaku ialah kamu membenarkan yang batil atau mendustakan yang benar. Ini kemungkinan dia. Sebab tu tak boleh kata ya, tak boleh kata terima, tak boleh kata tolak. Kalau terima takut-takut salah, kita telah terima yang tak betul. Kalau kata salah, takut kemungkinan benda tu betul. Okey? Dan sekiranya Nabi Musa hidup, dia tidak boleh buat apa kecuali ikut aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian balik pada yang atas tu, boleh tak kita nak ceritakan, membincangkan berita jenis ini? Boleh ke tidak? Kan berita maknanya yang kita tak tahu betul ke tak betul ni, boleh tak kita nak sebutkan pada orang? Jawapannya, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Ceritalah berkenaan ahli kitab ataupun daripada ahli kitab tanpa keberatan. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Sesiapa yang menipu ke atasku secara sengaja, hendaklah dia sediakan tempat duduknya dalam neraka. Okey, bahagian yang nak kita ambil ialah wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan ceritalah daripada ahli kitab. An kat sini dua maksud lah. Satu, cerita daripada mereka, maksudnya ambil cerita daripada mereka dan sampaikan. Okey. Yang kedua, hadithu an bani Israil, cerita tentang Bani Israil. Okey, bahawa Bani Israil buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Okey, faham tak? Kan, satu kita ceritakan cerita yang dia sampaikan kepada kita. Yang kedua, kita cerita tentang dia. So itu boleh difahami daripada hadis ini. Okay, jadi mengambil maksud yang pertama pun ceritakanlah
dari Bani Israel. Maksudnya kalau dapat berita daripada dia, kita nak cerita pada orang lain, ceritalah, tak ada masalah. Tapi kena ingat yang mana satu? Bukan yang nombor dua tadi. Bukannya yang telah pun dihukum sebagai tidak benar oleh Islam. Yang pertama tak ada masalah, yang ketiga pun dibenarkan juga. Kebanyakan berita-berita yang diriwayatkan daripada mereka tidak mempunyai faedah dalam agama. Contohnya ialah warna anjing Ashabul Kahfi, dia warna apa kan, dan sebagainya. Ini cerita-cerita lah. Dan kalau nak cerita juga, ceritalah kan, dah maknanya Al-Quran pun dah hafal kan, hadis Nabi pun dah habis dah. Saja-saja nak sembang-sembang tu, anjing Bani Israel, anjing apa? Anjing Ashabul Kahfi ni warna dia macam ni. Kayu apa dia? Kayu kapal Nabi Nuh ni dibuat daripada kayu sekian-sekian. Yang tak ada faedah tu nak cerita boleh lah kan. Tapi dia syaratnya benda ni, kita kalau nak cerita benda-benda yang bukan tak ada faedah lah, kita kata yang kurang faedahnya atau boleh juga tak ada faedah, ialah selepas kita dah ambil faedah banyak. Dia panggil, kalau bahasa lain mungkin kita nak istirahat, nak berehat. Nak rehat masa bila? Bilakah waktu yang paling sesuai untuk kita rehat? Selepas berusaha bermati-matian lah kan. Kita dah kerja, rehat lah, boleh lah. Ini kalau kita kerja pun tidak, nak rehat apa? Kan? So hafal hadis pun tidak, hafal Quran pun tidak, tiba-tiba nak baca Israiliyat. Boleh ke tak boleh? Tak wajar. Memang tak kena dengan etika dia. Satu lagi ialah, boleh tak kita ambil Israiliyat untuk tafsirkan Al-Quran? Saya rasa kita dah belajar dulu kan. Tafsiran terbaik ialah dengan ayat Quran, kedua dengan hadis Nabi, ketiga dengan riwayat sahabat, riwayat tabi'in, bahasa Arab. So kalaulah kita ni nak tafsir ayat ni, kita nak faham, tengok ni ada riwayat daripada Bani Israel cakap macam ni. Yang hadis Nabi, yang kata-kata sahabat kita tinggalkan, tidak wajar. Dia menyalahi etika. Berkenaan dengan pertanyaan ahli kitab tentang urusan agama, hukumnya adalah haram berdasarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah. Nak tanya tentang sesuatu jangan, tak payah, kerana semuanya dah ada dah dalam Al-Quran. Kemudian riwayat yang satu lagi di bawah, ya ma'syaral muslimin kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'. Abdullah bin Abbas berkata, wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ahdathal akhbari billahi mahdha lam yashib wa qad haddathakum anna ahlal kitab qad baddalu min kitabillah wa ghayyaru fakatabu bi aydihim wa qalu huwa min indillah liyashtaru bidzalika thamanan qalila aw la yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi an mas'alatihim aw la yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi an mas'alatihim fala wallahi ra'ina rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi unzila ilaikum. Ini adalah teguran daripada Abdullah bin Abbas. Dan kita tahu Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang muda. Jadi pada zaman dia, kebanyakan sahabat dah tak ada dah. So dia dah jadi tokoh pada zaman dia. Dan dia berkata, wahai golongan yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bagaimanakah boleh kamu bertanya ahli kitab tentang sesuatu sedangkan kitab kamu yang Allah turunkan ke atas nabinya adalah berita-berita terkini, latest. Yang latest ialah Al-Quran tentang Allah yang segar dan belum tua lagi. Allah telah memberitahu kamu semua bahawa ahli kitab telah menukar dan mengubah kitab Allah dan menulisnya dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ianya adalah daripada Allah untuk mendapat ganjaran wang yang sedikit. Maknanya dia orang ni satu masalah, satu dia dah ubah, yang kedua dia nak dapatkan duit. Dia tak jaga. Yang pertama tak jaga, yang kedua dia ubah, yang ketiga nak dapatkan duit. Kemudian, tidakkah pengetahuan kamu tentang mereka cukup untuk menegah kamu? Bila Allah dah beritahu kita bahawa mereka ni macam ni perangai dia, kan, kenapa kita nak tanya dia orang ni lagi tentang agama kita? Dan demi Allah, tidak pernah pula ada di antara mereka yang bertanya kamu tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Ataupun minta maaf kalau ikut sini, kepada kamu. Tak ada pula dia orang tanya wahyu yang turun kepada kamu ni apa dia Allah cakap. Ada tak? Tak ada.
Okay, orang Yahudi dengan Kristian, dia tak datang belajar daripada kita. Kita ni pula orang sini kata apa, terhegi-hegi kan. Terhegi-hegi pergi sana, apa dia yang apa ada cerita lagi tak tentang ni. Sedangkan apa yang ada tu dah pun cukup. Tak perlu dah nak bagi apa dia panggil keutamaan kepada Yahudi maupun Nasrani. Okey. So kita jangan jadi orang yang yalah kata saya ingat sekarang ni terhegi-hegi itulah kan. Maknanya kita macam sungguh-sungguh sangat nak kat orang tu, tapi dia tak nak pun kat kita. Okey, ni kalau masuk bab cinta ni memang orang kata gila apa? Gila bayang Gila bayang dia sebut bukan? Tak tahulah dia yalah orang kita suka kat orang tu, dia tak suka kat kita. Carilah orang lain kan. Kau susah sangat kan. Okey. Ni sebelum kahwin lah. Kalau kahwin tu tak apa dah toy kan. So itu cara dia kan. Pepatah Melayu pun sebut apa, kumbang makan seekor, bunga makan sekuntum kan. Apatah lagi kalau jenis macam ni pula. Dah lah kumbang yang kumbang busuk lah kan. Macam Yahudi dengan Kristian ni kan, dia tak bawa berita yang betul, tak jaga. Kita pergi tanya pula dia orang, dia dah ubah macam-macam, tanyalah pula dia. Kita yang tak ubah ni dia orang tak tanya pun. Jadi dia tak kena. Dia satu dia kalau sistem barter tu sistem barter yang tidak adil. Kita je duk beli kat dia kan, dia tak nak pun ambil kat kita. Tak boleh macam tu. Okey. Dan kita tahu pula barang ni barang yang tidak asli. So itu antara cerita tentang Israiliyat. Okey. Kalau saya rasa kita habiskan sikit boleh buat lah. Kena balik lah. Sikit lagi kita habiskan, memang nak balik kan, tapi tak apalah. Peninggalan ulama tentang Israiliyat ringkas je. Pertama ialah dia mereka yang bawa cerita Israiliyat dengan sanad. Contohnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsirnya cukup besar ni. Okey, dia bawa dengan sanad sekali. Jadi siapa yang ada ilmu tentang sanad, dia boleh kata ini Israiliyat ni tak boleh terima dan sebagainya. Okey. Yang kedua, bawa cerita Israiliyat kebanyakannya tanpa sanad. Okey, mereka ini ibarat pemungut kayu api di waktu malam. Ini pepatah bahasa Arab. Hatibul lail. Okey, dia ambil kayu api di waktu malam. Dia ambil karut itu kan. Okey, kadang-kadang dia boleh memudaratkan diri sendiri. Dia ingatkan kayu api, tiba-tiba ular kan, contohnya kan. Contohnya Al-Baghawi di mana Ibn Taymiyah telah berkata tentang tafsirnya, sesungguhnya tafsir Al-Baghawi adalah ringkasan daripada tafsir Al-Tha'labi. Cuma beliau Al-Baghawi telah memeliharanya daripada hadis-hadis maudhu' dan pendapat-pendapat yang direka. Tha'labi pula sesungguhnya dia adalah pemungut api di waktu malam. Maksudnya dia kaut semua benda. Dia akan menukilkan apa sahaja yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir, sama ada sahih, dhaif ataupun maudhu'. Ya, so kita kena berhati-hatilah. Tujuan kita tahu ni supaya berhati-hati. Kalau ada mungkin orang akan ringkaskan tafsir Tha'labi ke apa, kita dah tahu dah banyak Israiliyat. So kena berhati-hati. Kemudian ada yang membawa berita Israiliyat, riwayat Israiliyat dan memberi komentar. Okey, bahawa ini dhaif, ini ditolak, seperti Al-Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir dia ringkaskan tafsir At-Tabari. Okey, jadilah tafsir Ibnu Kathir, dan dia memberi komentar. Kebanyakan lah, bukan semua, kebanyakan Israiliyat yang ada tu dia kata ini Israiliyat tak boleh terima dan sebagainya. Dan yang keempat, mereka yang bersungguh-sungguh menolak berita Israiliyat dan tidak membawanya langsung sebagai tafsir Al-Quran. Contohnya Muhammad Rashid Ridha. Okay, dia ni agak terkemudian lah kan. Okay. So yang pentingnya ialah ada 4 jenis ni. Yang terbaik saya rasa yang ketiga dan yang keempat. Kalau nak bawa juga, bawa kena komen. Kalau lebih baik kita tak bawa pun tak ada masalah. Okay, so itu cara kita. Kalau dah habis dah cerita dalam Quran, habis dah cerita dalam hadis Nabi, barulah kita cerita kepada anak-anak kita cerita Israiliyat. Okay, ini dalam Quran pun tak habis lagi kan. Hadis Nabi punya cerita pun tak habis lagi. Ambil yang tu dulu. Okay, wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan mungkin 1-2. Kalau tak ada, kita berhenti sini dulu. Ada soalan ke ke bawah? Habis buku ni nanti nak buat apa? Ada benda lain nak belajar? Jason, siapa-siapa apa nak belajar? Usul fiqh apa? Usul fiqh, memang saya minat lah usul fiqh tu. Ada usul buku dia pun ada kan? Ada. Usul fiqh tu bagus. Tapi usul fiqh ni saya beri amaran awal-awal lagi. Datang tu sarapan elok-elok kan. Jangan datang lapar-lapar nanti balik muntah. Pasal dia banyak perbincangan, dia perlu gerakkan minda kita.
Macam ni dia agak santai, ringkas ya. Ustaz Ridwan General. Bukan usul fiqh tu. tu fix sendirilah. Ya, bukan usul fiqh. Tapi kena buat usul dulu tak? Tak ada. Dia sebenarnya kalau nak buat terus pun boleh. Cuma bila kita kita belajar fiqh, selepas memahami usul fiqh, dia lagi menghayati lah. Okay? Macam kita tengok bola tapi tak tahu main bola. Tak tahu dia. Tak tahu undang-undang dia. Ni kenapa tengok sepak masuk ni? Sepak masuk pun sendiri lah, senang kan? Contoh kan? Kan? Penting satu lagi macam banyak orang perempuan dia marah suami dia main golf kan? Nak main golf kan? Main golf betul jalan panas balik jadi hitam apa semua. Kalau ikut pun dia jadi dia dah fikir kenapa, apa hebatnya golf, apa pasal dia tak tahu, dia punya undang-undang tak menghayati. Itu masalah dia. Jadi kadang-kadang bila ada benda-benda macam oh ni dia, ini maksud dia begini, ini maksud kita boleh kaitkan. Sama juga dengan ulum Quran. Kalau kita baca ulum Quran surah tafsir, masuk ke dalam ilmu tafsir, kita dapat kita dah rasa macam masuk tu dah agak dah equipment kita tu dah agak baik, persiapan kita. Jadi saya rasa bagus gitulah. Kita buat usul fiqh lepas ni insya-Allah. Ya. Tapi saya tak nak lama-lama sangat. Biar benda tu dia paling kurang kita dapat tahu benda tu. Bukannya kita terus masuk belajar terus master benda tu, tidak. Okey, insya-Allah. Tak ada soalan Kalau tak ada kita tutup dengan tasbih. Ya. Siapa nak balik boleh balik. Okey. Ada orang suruh tanyakan. Ni ada satu kematian dekat Pahang. Lepas tu lepas dia orang ke bumi tu, yang keluarga tu cakap dah siap ke bumi semua tu, lepas tu siapa yang nak solat bolehlah solat. So boleh macam tu tak? Solat apa? Kat mana? Kat kubur. Okey. Solat jenazah ni pertama sekali kalau tak ada orang solat, kita solat ghaib. Kalau tak ada solat lah, seperti yang Nabi buat kepada Najasyi. Najasyi dia orang Islam, dia raja dekat Habasyah. Umat dia semua umat kafir, Kristian. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang dah yang dia mati dekat tempat orang Islam, maka sebahagian daripada orang Islam perlu solat pada dia. Solat jenazah tu lah, bukan pada dia. Solat atas dia lah kan. Solat jenazah tu, kalau orang lain tak solat pun tak apa. Yang ketiga, kalau dah disolatkan, datang satu kumpulan lain yang terlambat daripada solat yang pertama tu, mereka pun nak solat juga, boleh juga, tak ada masalah. Walaupun tak ini saya cerita dulu. Walaupun ni masih lagi kat masjid ke, masih lagi kat mana ke, kat rumah ke, dia boleh ulang. Yang keempat ialah datang tengok dah kebumikan. Di sini dia boleh juga solat kat situ. Boleh dibenarkan. Dan benda tu ada dalam sunnah Nabi SAW. Dekat kubur. Dekat kubur tu, di tempat tu lah, tempat yang baru mati tadilah, jenazah tadilah. Okey. Tapi solatnya solat jenazah. Jangan lepas tu kamat sembahyang Zuhur pula, tak boleh lah kan. Solat khas solat jenazah sahaja, kerana ada dalil yang mengatakan demikian, yang Nabi buat ataupun sahabat buat. Okey, cukup. Jangan kita kalau gitu sembahyang witir pun boleh lah kan. Tarawih pun sembahyang kat kubur lah. Tak. Jangan kita perluaskan. Itu sahaja. Okey. Saya rasa itu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa